Kerja gitar tech tak semestinya pandai main gitar. At least kau kenal gitar. Kau kenal gitar. Dia sama macam okay, aku bagi satu contoh. Kau pergi ke kilang buat Boeing, kapal terbang. Kilang buat Boeing. Kau cari satu staff yang tukang buat kapal terbang tu, dia kerja, katalah dia dah kerja 20 tahun dah lama. Kau tanya dia boleh buat kapal terbang tak? Malam ni kita bersama dengan orang kuat di belakang, bukan kumpulan promote, tapi ada beberapa band juga yang dia menjadi gitar tech untuk gitar tech beberapa buah kumpulan rock dan metal lah. So sekarang ni macam kau sekarang ni kau full time sebagai gitar tech ataupun kau ada kerja lain? Okay, sebenarnya aku ada kerja lain. Aku buat bisnes ni. Bisnes utama aku adalah gitar luthier. Gitar luthier tahu? Tak tahu. Okay, gitar luthier ni adalah orang tukang repair gitar. Gitar luthier, dia beri gelaran gitar luthier. So aku memang buat full time repair gitar di rumah. Selain daripada tu aku buat elektrik dan audio system lah. Audio system aku Sifu aku ajar lah. Untuk buat pemasangan, sebab sebelum ni aku ikut dia. So berbalik pada gitar, aku buat repair gitar di rumah. Buat sendiri. Itu bisnes aku lah. Itu memang bisnes kau lah. Basically kau memang kerja sendiri sekarang? Kerja sendiri sekarang. Dah 2 tahun lebih. Okey, bagus. Sebab aku last aku jumpa kau dengan KL Monorail ke macam tu lah. Aku tak salah aku lah. MRT punya projek. Betul. Itu last aku yang aku tahu lah. Tapi yang ni kau cakap kau memang kerja sendiri, so sesuatu yang bagus. Jadi aku tertanya juga macam mana kau boleh sebab aku start rapat dengan kau ni kita dalam form 4 kan. Form 3, form 4. Rapat form 3, form 4. Jadi macam mana kau boleh mula bermain gitar tu? Sebab yang aku tahu memang kau bapa kau sendiri pun memang orang yang ada dia muzik entusias, dia ada satu meja dia yang betul, kaset, CD, so dia ada headphone dia sendiri. Betul. Zaman tu kan 90-an. So, macam mana kau boleh mula bermain gitar tu? Cerita dia main gitar, aku mostly aku start tingkatan 1 lah. Aku start main tingkatan 1, tapi yang aku ingat sampai sekarang, aku punya interest terhadap gitar daripada darjah 5 lah. Darjah 5, darjah 6. So aku ada jiran aku atas tu, nama dia Abang Lan. Aku tengok dia main gitar, benda tu masuk dalam hati aku lah. Aku tengok macam, bestnya gitar ni kan. Aku rasa macam, seronoknya. So interest lah, minat. Lepas tu bila dapat tahu, cerita dia panjang lah, sampailah aku ke tingkatan. So bila aku dapat tahu, way back cerita, memang bapak aku punya, dia dulu pun ada band. Dia menyanyi. So keluarga belah bapak aku lah, roh pakcik aku semua main gitar apa semua. Memang ahli muzik lah saya cakap. Bukan ahli muzik macam mana saya cakap, ada kena-mengena dengan muzik. So jatuh ke aku seorang lah. Dalam adik-beradik aku seorang yang dapat benda tu. So start aku serius main gitar darjah tingkatan 1 above sampai ke tingkatan 5. Bapak engkau, family engkau lah, family engkau memang support engkau punya? Dulu tak support. Bapak aku tak support. Aku kena pecah gitar aku. Tapi dia ada background. Dia cerita dia gini, dia memang macam pelik kan. Dia ada background muzik. Dia ada background minat muzik, dan adik-beradik dia muzik. Dia dulu pun orang kahwin apa semua, tapi dia against aku main muzik sebab dia ada sejarah hitam dekat zaman dia berlaku dulu. So then pada zaman tu tahun 90-an lah, tahun 90-an kita membesar. Kebiasaannya lah orang-orang dulu dia akan berfikiran dia macam main muzik je terlibat dengan benda-benda terlarang. Betul tak? Main muzik je kau akan hanyut, kau akan dadah, kau akan hanyut, kau akan maksiat lah apa semua kan. Maksudnya orang dulu ni pendedahan tak berapa cantik dia punya pendedahan. So kita tak boleh nak salahkan mereka. Aku pun tak boleh nak salahkan bapak aku. Dia against dia memang tak bagi aku main gitar. So my very first gitar aku tingkatan 4 aku rasa. Aku beli gitar dekat kedai pancing Selayang, kau ingat? Aku ingat. Kedai anti belakang kan. Aku beli gitar brand nama Fairlady. Aku tak silap aku RM120. Aku simpan duit aku. Adalah macam kau cakap tadi, bapak aku dia ada meja dia ada home theater dia ada headphone dia apa semua, dia minat benda-benda tu. So
aku je yang berani. Zaman tu famous Nirvana Unplugged, kau ingat tak? Betul. Nirvana Unplugged ke Cobain bubuh pick up kat gitar kan. Betul. Macam gitar karet. Yeah. Aku memang aku buat lebih kurang macam tu. Yeah. Aku beli pick up dekat keluar, aku masuk dalam pick up aku, gitar aku. Masa tu dah jadi gitar tag dah, tingkatan 4 atau 5. Masuk dalam gitar aku tahu aku buat apa? Aku cocok dekat home theater bapak aku. Lepas tu okey kan, cocok dekat mic. Mic dia ada volume dia. Volume mic dengan master volume. So volume mic tu aku blast habis, master volume tu aku control. So bila aku petik, dia bunyi distorted. So bila bunyi distorted, bapak aku punya amp kobong. dia ada shot lah, macam crack. Lepas tu bapak aku balik dia, asal macam ni. My mother sudah pecah lubang. Tu tadi Ikram dia cocok apa main dah berlarang dah, dia tak nak dengar. Punca bro, pecah gitar. Bapak kau garang. Oi, bapak aku garang. Garang, kau tahu kan? Bapak aku garang. Dia kalau dapat Dia marah kau, dia marah. betul. Dia marah daripada depan kawan, dengan kawan-kawan kena. Tapi dia kenal lah arwah bapak kau. Kan. Itulah sejarah dia, cerita dia. Dia against aku main gitar, tapi dia pendekkan cerita sampai satu tahap aku boleh berumah tangga, boleh ada rumah, boleh ada kereta, boleh ada anak. Aku manage well. First rumah dekat masa bawa kahwinan. Bilik studio aku dia buka, dia tengok gitar bergantung kan. Tutup pintu balik. So dia macam doa, dia kata tak apalah, kau nak main muzik main, tapi beringatlah, dia kata. Beringatlah amalan yang jangan lupa, dia kata kan. Main gitar tu beringat-ingat. Okay. Itulah cerita dia. Okey, Ramai aku tahu kau memang jadi gitar tech untuk band ni. Specifically aku terkejut engkau dengan Kromok tu. Lepas tu band Poji. Itu Aisunam. Zaman tu FGI dan Aisunam. Ya, betul. Masa dia masa dekat hati ada satu program Battle of the Band, aku lupa. Rentak juara dia orang 2008 tak silap aku. Betul. So masa tu kau dah terlibat kan dengan, yes betul. So sebenarnya kerja gitar technician ni, apa kerja dia sebenarnya? Kerja dia sambung pasang tali gitar je ke? Cuba kau bagi tahu detail sikit. Okey, aku dah bagi tahu detail Okey, nombor 1, kerja gitar tech tak semestinya pandai main gitar. At least kau kenal gitar. Kau kenal gitar. Dia sama macam okey, aku bagi satu contoh. Kau pergi ke kilang buat Boeing, kapal terbang. Kilang buat Boeing. Kau cari satu staff yang tukang buat kapal terbang tu, dia kerja, katalah dia dah kerja 20 tahun dah lama. Kau tanya dia boleh buat kapal terbang tak? Dahsyat kat analogi kau. Tak betul tak di situ? Kan orang cakap kan, kalau kita macam repair gitar, orang cakap kan, alah kau takkan tak pandai main gitar, kau repair gitar kot. Cuma kalau orang yang repair Boeing kan, dia pasang, kerja dia memang buat enjin Boeing, dia memang pakar 20 tahun lebih. Tanya dia, pandai buat kapal terbang? Mana boleh, aku buat ni kapal terbang kena buat. Takkan lah, tak boleh kan. Kau dah buat kapal terbang 20 tahun, tak logik kot. Ideologi dia macam tu. So balik pada tadi, nombor 1, kau tak semestinya pandai main gitar, tapi kau kena kenal gitar. Tali dia, saiz apa, macam mana nak pasang tali, macam mana nak tune gitar. Itu basic. Yang pertama, kau boleh tahu yang tu, kau boleh jadi gitar tech. Untuk gitar tech yang level biasa lah. Contohlah macam aku kan, aku nak perform. Aku bukan artis kan, aku nak perform, aku nak kena ada seorang gitar tech. Maksudnya kerja dia aku nak engkau tukar pas gitar je. Kalau gitar aku putus, kau pas aku gitar lain. Macam tu. Itu basically gitar tech lah. Gitar technician lah. Helper lah sebenarnya. Kalau gitar tech yang betul-betul macam aku, starting daripada aku pernah handle kumpulan FGI. FGI ni dia pecahan daripada gitaris kumpulan Lemon Tea dulu. Abang Poji nama dia. So dia form satu band FGI. So masa tu studio tu lah kita pun jamming masa sekolah tu. So dah rapat. So ikut dia konsert dia dengan dekat Bukit Jalil. Dia perform dengan Wings dulu. Masa tu ada Ella, Wings dan ada lagi beberapa artis. So masa tu aku jadi gitar tech lah. Aku dah start tune gitar apa semua. So itu kebolehan yang kena ada lah mula-mula. Tune gitar apa semua, yang tu. Sampai ke tahap naik ke 12-13 aku jadi gitar tech kepada kumpulan Metalasia. Kumpulan Metalasia, masa tu kumpulan Metalasia top juga, tengah ada show.
So aku kru King Shah masa tu. Masa tu laki cerita, lepas tu cerita Kromo kru King Shah. Lepas tu masa tu dah start repair gitar. Aku start buat gitar, repair gitar pada 2008. 2008 aku dah start buat gitar, repair gitar apa semua, sampai boleh buat sebiji gitar. Sampai ada orang cakap engkau boleh buat gitar. Aku buat gitar, tapi dia ada istilah buat gitar ni ada dua. Satu, kita ambil kayu, kita raut jadi gitar. Tak, sebenarnya buat gitar ni kita beli body gitar, kita beli neck gitar, kita assemble, pasang, wiring, set up, pasang tanpa semua, set up lah. Itu kita pun kategori custom lah. Custom. Dia panggil custom gitar lah. Itu pun dia dipanggil buat gitar jugalah. Tapi tak adalah maksudnya ambil ketul bongkah kayu, kita raut sampai jadi body. Tak adalah. Kebanyakan orang beranggapan begitu. Tak, buat gitar ni daripada body, neck lain apa semua kita masuk, pasang sampai dia jadi. Ukuran dia betul semua jadilah. Okey. Faham. Okey, cuma itulah aku nak tanya, kalau macam kau cakap ni dia dia panggil tag rider juga kan. Dia panggil tag rider juga. Gitar tag ni, gitar tag kita panggil gitar tag Gitar tag lah. So, lebih tepat lah. Lebih tepat gitar tag. So macam gitar tag yang macam biasa ni kau cakap yang tu lah. Bagi gitar, kalau tali putus dia pasang. Ni yang kalau dia setingkat lebih ni, gitar tag yang macam mana yang dia lebih okey, faham. Lebih dekat dengan istilah sebagai gitar tag tu. Okey, kita ambil contoh aku dengan Oja. Aku pun gitar tag Oja juga. Kalau Oja ada konsert, contoh konsert Rock Legend. Rock Legend, kau ada turun tak masuk Rock Legend? Rock Legend tahun apa? Rock Legend macam aku tak 2-3 tahun sudah. Masa tu dekat mana? Zep lah. Kau ada lagi? Rock Legend. Kan Oja MD kan? Aku kru dia. Okey. Macam kru yang tahap yang kau kata tadi, yang tahap yang betul-betul kru adalah nombor satu, kita kena kenal, bukan kena kenal gitar. Gitar tu dah memang confirm lah, dah ada dalam soul kita. Kita kena kenal gitaris. Okey. Kita kena kenal dia. Dia nak pakai apa? Tali dia size apa? Dia nak gitar macam mana? Bunyi dia macam mana? Dia nak bunyi gitar macam mana? Strap dia gantung macam mana? Tinggi macam mana? Kena tahu. Maksudnya bila konsert, bila show, engkau kena orang yang confirm. Aku suka sebut perkataan tu, orang yang confirm. Banyak yang tanya aku, bagi aku jadi kru, aku tolong angkat barang pun boleh. Cakap aku tak boleh nak ambil orang macam tu. Aku kena ambil orang yang confirm. Masuk orang yang confirm, bang, saya boleh jadi kru. Okey, sekarang ni tengah perform, gitar atau drum tiba-tiba tak bunyi, engkau boleh tak repair immediately? Depan crowd 2,000 orang. Tak pandai lah bang kalau macam tu. Tu kau tak confirm. Aku nak yang kau boleh, kita tengah main, tali putus ke apa ataupun apa-apa jadi masa tu, engkau boleh confirm solvekan. Maksudnya orang yang begitulah. Kadang-kadang kita tak boleh nak solvekan juga disebabkan equipment stage. Tu banyak kali jadilah. Banyak kali jadi. Nanti kita share. Banyak kali jadi. So maksudnya itu nombor satu dan nombor dua tadi. Nombor tiga, engkau kena kenal body language gitaris. Kan kita duduk belakang stage, kru adalah satu tugasan yang sangat tak enjoy konsert. Orang crowd kat bawah kita nampak enjoy kan, nyanyi apa semua. Kita mata fokus pada gitaris tu. Tengok, engkau kena tahu body language dia. Maksudnya bahasa badan dia. Dia macam tak selesa. Ada yang tak kena kan. Kau kena tengok, apa? Kau pergi berlari kan, dia tanya kenapa? Tak dengar, monitor tak dengar, gitar tak bunyi, volume macam sangkut-sangkut. Kau rasa macam dia macam, contoh dia tengah-tengah main-main, lepas tu dia cabut, dia cocok balik. Gitar kau ada problem, pedal kau ada problem. Jangan banyak cakap, turun ambil gitar, pergi bawa dia, tukar asal-asal kan tumpang. Tukar gitar terus. Kebiasaannya tukar gitar terus. Macam tu lah, aku suka macam tu. So maksudnya kita tak nak dia ada apa masalah tengah-tengah show. Jadi kalau macam kalau dari segi kau punya ni lah, dari segi tugasan gitar tag ni kan, daripada mana sebelum apa yang kau akan buat sebelum, semasa dan selepas show satu konsert tu lah. Okey, sebelum apa yang aku praktiskan, contoh kita ambil pada Kromo. Aku jaga Abang Kal. Abang Kal ni dia perfectionist. Dia nak yang terbaik. Itu style dia. So macam gitaris ni macam-macam. Nanti aku cerita Oja macam mana, ni macam mana, ni macam mana. So kita fokus pada Abang Kal Kromo. Abang Kal Kromo ni dia memang orang yang perfectionist. Dia nak barang dia yang teratur dan semua yang lengkap.
yang tersedia. Macam tu. Dengan dia sebelum konsert lebih kurang dalam 3-4 hari ataupun seminggu sebelum konsert, kita akan dia bagi briefing apa semua. Aku akan minta list lagu. List lagu ni nombor 1 list lagu. Contohlah ada 15 lagu. Lagu pertama gitar apa bang? Lagu pertama aku nak gitar ni. Okey, kita aku akan tulis lagu pertama gitar apa, lagu kedua gitar apa. Dia lebih kurang 3 gitar, dia akan rotate lah gitar tu. Sampai kat sini kau kena tahu gitar apa. Then kau kena tahu juga during dia pakai gitar yang ni. Contoh lagu pertama gitar ni contoh. Tiba-tiba tali putus. Kau nak kena ganti gitar yang mana? Faham tak? So dia ada 3 gitar kan. Kau nak kena ganti gitar yang mana? Adakah gitar yang ni ataupun gitar ni? Masa tu kau kena buat decision lah. Kau kena tahulah. Dan kau kena kenal instrumen dia. Gitar ni tali dia size apa, tune dia macam mana, standard tune ke apa ke. Sentiasa nak ada lubricant ke apa ke. Macam tu. Itu nombor 1. Nombor 2, sebelum start konsert, sehari sebelum, aku akan bawa balik semua gitar yang aku jadi artis punya gitar tag tu. Contoh macam Bangkal tadi, aku bawa balik semua gitar dia dengan gitar nylon apa semua 4-5 biji. Bawa balik, aku akan tukar tali, aku akan tune sampai besok. Diorang ni tak nak tahu apa, naik atas stage cucuk terus main. Itu tugas diorang. So kita kena pastikan benda tu. Tugas kita lah. Tu sebelum. Lepas tu sebelum during dan selepas kan. Okey, during masa aku cakap tadi tu lah, kau kena standby gitar tu dekat, kau kena duduk dekat dengan gitar. Dekat dengan gitar. Kalau tak dekat pun kau maksudnya kau kena fokus kat dia. Maksud kau kena tahu laluan daripada belakang stage tu. Ingkir apa jadi, kau nak kena lalu mana, kau nak kena lari ke mana, kau nak pergi mana. Tugas gitar tag lah. Basically kau tak enjoy lah bila konsert. Sangat tak enjoy. Kau akan stres. Betul. Ramai yang ingat macam seronok sebenarnya. Betul. Sebenarnya duduk belakang stage kita stres. Bukan stres macam stres je, tak. Bukan tu. Maksudnya kau akan duduk fokus. Kau tengok phone pun sekejap, tengok fokus kan. Fokus sampai dah habis. Sampai dah habis show. Okey, dah habis show pula macam aku dengan Abang Kal. Dia penat. Dia layan crowd apa semua. Dia tahu dia nak balik. So kita akan bungkus segala apa yang ada. Bungkus segala apa yang ada sampai hantar ke premis dia lah. Sama ada rumah dia ataupun studio dia. Okey, terlepas satu perkara. Selepas aku bawa balik gitar tu, aku tune apa semua. So hari kejadian konsert, so kena pergi ke studio dia, ke mana office dia. Kita akan packing apa barang yang perlu dilistkan untuk bawa pergi ke stage. Macam konsert tadi baru-baru ni yang dekat Z tu, dia nak bawa monitor speaker dia sendiri. So kita kena bawa 8 biji. So aku and crew and the team bawa 8 biji speaker tu. Dan Abang Kal ni dia perfection ni, dia ada layout siap-siap dah. Layout speaker ni kat mana, lepas tu Hillary Mankidal berapa, Hillary berapa, dia punya berapa. So aku kena uruskan lah speaker tu, susunkan cantik-cantik apa semua. Sampai susun dengan benda tu, konsert, fokus, tengok diorang buat kerja, habis, diorang dah gerak, diorang dah pergi dengan press ke apa, kita akan tunggang terbalik atas stage. Siapkan apa semua, sampai longgok, sampaikan orang datang ambil, kita gerak. So gitar-gitar dia macam barang-barang peribadi dia lah. Gitar dia berapa biji, pedal set dia apa semua, contoh bag dia apa benda yang perlu, aku bawa balik masuk dalam kereta aku. Sampai besok hari ni baru hantar ke studio. Letak dekat studio dia macam mana dia pakai harian. Gitar tu siap gantung, siap lap. Sebab lepas pakai kita sweat berpeluh. Gitar tu kita lap balik, body dia, neck dia, tali dia kita lap balik, kita gantung. Pedal dia kita susun macam mana dia pakai. So besok dia datang, dia buka studio, dia tengok dah ada, dia terus main. So kita nak, aku punya style begitulah. Macam tu. Jadi apa beza, macam kau ada cakap dia, aku tak sebut nama lah. Kau ada cakap dia ada juga gitaris yang dia pakai satu gitar je. Ada. So apa beza orang gitaris yang dua ni memang main perfect lah, memang legend lah. Aku legend lah. Kan? Tapi apa beza yang pakai satu gitar dengan yang pakai 3-4 gitar, dia bass dia pada lagu yang berbeza lah. Okey, bagus soalan kau tu. Macam kita ambil satu mudah, aku handle Napi. Kenal Napi tak? Napi Hassan. Dia main gitar dengan Crystal X. Dia hanya bawa satu gitar dan satu pedal. So biasanya gitar yang second aku yang suggestkan suruh dia bawa. Bawa Napi, standby.
Okey lah bang, dia kata. Okey lah bang. Dia akan pakai satu gitar tu daripada mula sampai habis. Dia akan pakai satu pick daripada mula sampai habis. Maksudnya dia boleh begitu. Dia lain orang lain cara. Dia boleh begitu. Setengah orang dia nak particular, dia nak lagu ni, dia nak ada gitar ni mungkin bunyi dia macam ni. Gitar ni mungkin bunyi dia macam ni. Macam Abang Kal, dia ada banyak gitar, gitar sponsor, gitar yang dia selesa dan juga gitar yang sedap dia main. Masa tu dia tukar-tukar. Gitar yang dia sponsor, yang dia sponsor, dia kena banyak tunjuk lah main. So dia kata ada bab lagu ni dia rasa macam gitar ni tak sedap main untuk lagu ni. So dia tukar. So ada setengah orang gitaris, dia bedok je semua gitar. Semua lagu satu gitar. Dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Ada orang yang jenis macam tu. Orang macam ni dia akan tune gitar dia atas stage tu jugalah. Kadang dia macam ni. Kadang macam dorang kan ada rest, kau pasal tak? Dorang ada rest. Dorang macam ada musician rest kejap ataupun artis masuk. Masa tu lah aku ambil kesempatan ambil gitar tune. Tune. Betul. Sebab ada macam pengacara kan. Betul. So aku standby kain. Contoh kalau dia tak nak lepaskan dari gitar dia, takut tak sempat, aku akan pergi kat dia, bawa kain tu aku lap neck dia depan belakang, tali aku bubuh, kita panggil fast fret. Betul. Dekat di string. Lepas tu nanti dia tune sendiri. Macam tu. Ada yang jenis macam tu. Macam Oja pun tak banyak tukar gitar, tapi disebabkan aku yang jadi perfectionist. Aku yang bawakan gitar banyak kat dia. So masa konsert Rock Legend, konsert Jamal Tori pun pakai satu gitar je. Tapi bawa gitar satu lagi standby. Tapi dia fokus pada satu gitar je. So maksudnya aku kena cepat. So maksudnya bila time diorang bercakap, aku kena pergi kat dia lap fast fret sebab benda gantung kat dia kan. Macam tu. Okey. Aku cuma sebab aku sendiri minat kromok tu. Yalah macam kita dulu pun. Ya betul, daripada sekolah lalu dengan kromok. Kromok tu lah pun yang album Forever Intan pun kita banyak dengar pun kan. Aku dengar kromok daripada kau agak. Kau dengan Lamio. Aku. Tidak, aku tak kenal kromok. Tapi kau pandai main gitar. Aku memang out. Okey, itu beza kita lah kan. Ya betul. Okey, cuba itulah aku tertanya juga sebab bila kromok sebab kita punya big influence kan. Pengaruh kita besar. Pengaruh besar betul, sangat besar betul. So macam Mios ni memang dia minat semualah kan. Okey, macam mana kau boleh terlibat dengan kromok sebagai gitar tech untuk Abang Kal lah. Okey, macam ni cerita dia pasal kita daripada fans. Mula daripada fans. Betul. So aku dengan kita way back, aku dengan Metallica kita fan juga. Aku fan Metallica. Lepas tu aku dengan Abang Puji dulu pun kita fans juga pasal dia gitaris. Lepas tu aku dengan Kal pasal Kal kromok, kita fans juga. So kita kenal daripada satu platform nama Gitaris Nusantara. Dalam Gitaris Nusantara dululah, sekarang dah macam slow sikit. Dulu heboh. Semua gitaris kumpul dalam tu. Syam Kamikaze, Kal kromok, Syah Sidious, Oja, Rizal Halim, semua King Shah, semua berkumpul dalam tu. Jembu, The Gapsi, semua berkumpul dalam tu. So kita kenal daripada dalam tu. So pada satu hari konsert kromok 15 tahun. KL Live 2012. Yes, 2012. Yang langsung opening. Yes, masa tu opening ramai gila. Kan ada isu masa tu. Banyak gila. Metallica yang last. Tak silap aku ada 5 band. Betul. 5 band, satu band main 4 lagu, 5 lagu. Masa tu kromok dah, Abang Kal dah hijau dah muka. Terlampau lama sangat. Salah King Shah anak dia. Ya betul. Masa tu aku kru King Shah. Aku kru King Shah. Rizal Halim tak ada masa tu. Rizal Halim dia ada kerja lain. Dia dapat kerja lain. So masa tu aku jaga King Shah masa tu. So masa tu yang aku kenal Abang Kal apa semua. Dapat kenal lah, kenalan lah. And then yang aku boleh jadi rapat dekat Ultimate Music kot nama kedai tu. Dia ada buat klinik. Abang Kal ada buat klinik. So dari situ aku jumpa dia, terus bertukar nombor phone sampailah kita orang terus kenal lah. Terus start daripada situ dia offer aku. So actually aku bukannya kru kromok yang tetap. So Abang Kal ni dia jenis ada projek dia panggil. Mungkin projek kali ni dia tak panggil, dia ada plan lain. Macam tu lah. So lebih kurang macam tu lah. Okey, bila kau perform dengan nama-nama besar macam
Tasya, macam Kromok sini kan. So macam bila kau first time kau buat projek dengan diorang ni, konsep apa, dan kau ada tak kau rasa macam yelah kau minat Kromok ni, kau pun nervous juga kan? Nervous, nervous, kalau cerita nervous, aku sebenarnya dah tak ada nervous dah. Sebenarnya tak ada nervous. Dia bukan sombong kita kenyataan lah. Nervous tu aku dah tak ada nervous lah. Cuma macam aku cakap, dia aku kenal lah Bangkal apa semua daripada 2012 apa semua. So kita skip berhubung. Start aku handle konsert Kromok sepenuhnya. Konsert akustik. Konsert akustik, Kromok akustika dekat Banting. Itu aku tak ada. Atau konsert akustika tu. Dia buat live streaming, bayar tiket live streaming, dan juga visual lah, yang datang ke show lah. Datang ke studio show lah. Datang ke hall lah. Lepas tu masa tu opening Terbabur, Adam John tu. Lepas tu Why Not Haris, yang gitaris tu, dengan Farhana, gitaris, dua gitaris budak tu kan. So abang kali invite diorang ni, highlight diorang lah. So masa tu lah konsert tu aku handle. Aku handle konsert drum daripada studio, drum elektronik, bawa aku buka, aku pasang apa semua. Handlekan gitar akustik diorang. Semua gitar aku handlekan masa tu. Termasuk Abang Sam punya bass apa semua, kita orang jagalah. So maksudnya the whole konsert tu aku crew leader lah masa tu. Jadi kau sebagai seorang gitar tech ni kan, so apa yang kau punya peralatan yang memang kau wajib ada bila kau pergi satu-satu show? Satu-satu show aku akan ada satu bag aku. Biasanya aku akan bawa set screwdriver yang sesuai, string winder. Tahu string winder tak? String winder tu dia macam masuk, so kau tak payah nak pusing, faham tak? Kalau kau pusing ni penat so kau masuk pusing. Nanti panggil string winder, cutter, kabel cutter, senang cakap kabel cutter, set screwdriver, string winder, set tuner, tools untuk menyelenggara gitar lah, buka pasang gitar. Itu alat yang aku perlu. Kain, lepas tu lampu. Lampu. Sama ada dekat aku ada satu torchlight, dan masa dekat meja belakang sini aku perlu minta meja. Sebab kadang-kadang diorang kebanyakan venue tak bagi tau. Tak sediakan meja. Aku minta dengan floor manager. Aku nak meja. Cakap, saya kru Oja, saya kru Kal. Saya nak meja untuk letak apa semua kan, kalau konsert skala besar. Macam tu. Jadi macam kau ada tak macam orang cakap bila kita buat konsert besar kan, macam aku tak adalah konsert besar, tapi adalah pernah terlibat konsert live semua kan. So ada kadang-kadang ada satu perkara yang unexpected, benda tu berlaku dan memang keadaan panik macam tu. Kau pernah ada tak momen macam tu? Pernah jadi. Kau tak boleh lupa lah. Yang tak boleh lupa konsert Oja. Humanite. So dekat Dataran Merdeka, tiba-tiba Oja tak dengar. Aku kat atas stage pun tak dengar gitar dia saja tak dengar. Yang lain semua gedebang kan. Dia dah tak dengar apa kan. Musik tengah jalan ni, dia menyanyi sambil main gitar. Aku panik. Tak silap aku 2019 dekat Dataran Merdeka, ada orang buka satu stage kat tepi. Gitar Ojat tak bunyi. Panik. Maksud IM tak ada. Aku naik atas tu, bawa gitar, tukar gitar bersama. Sekali rupa-rupanya dia punya monitor speaker yang tak bunyi. Besoknya bila orang dapatkan video daripada bawah, daripada crowd yang orang cameraman video, bunyi. House dengar. Maksudnya untuk crowd dengar, untuk musician tak dengar. Wages tu tak dengar. Kalau itu sebab apa? Cabling. Diorang lah. Kita tak tahu. Itu diorang punya stage punya backline punya masalah. So terpalit kat kita pun tak boleh je buat apa. Oja main gitar yang main tapi tak dengar apa. Tak dengar apa. Aku dah hijau atas tu. Jadi kalau macam keadaan macam tu, kita tahu kita dah ambil pelajaran benda tu boleh berlaku semua tu kan. Akan datang boleh berlaku. Apa kita punya persediaan sebagai seorang gitar tech untuk selain daripada backline crew yang dia akan set up? Persediaan dia, kau kena ke depan terus. Setengah orang dia panik, dia tak tahu nak buat apa. Macam kadang member-member yang tanya kan, boleh lah bawa aku aku minat nak pergi belakang sesi kan. Aku tak boleh, bukan tak nak bawa, tak boleh. Aku nanti kan, kalau macam
Apa-apa berlaku, kau boleh tak pergi ke depan? Crowd depan ramai ni. Macam orang dia gugup, sekejap lagi dia muntah kat situ, dia macam menggigil, tak tahu nak buat apa kan. Betul. Betul. Memang mula-mula aku dulu tu, aku menggigil, takut gugup kan. Tapi tak boleh, kau kena. Sebab ada kadang ada penonton yang nakal tau dia. Cerita penonton nakal masa aku kru Malaysia. Kru Malaysia ni dia punya crowd dia separuh tu member kita among us. So bila aku bawa keluar masa tu Riz punya rig bawa keluar, aku letak nama pena aku, nama stage aku Abang Lampu. Aku Abang Lampu. Kerja ada orang ni kecoh kan. Member itu je lah. So kalau apa-apa jadi kau kena ke depan. Balik pada tadi, kau kena ke depan. So dan ada satu lagi momen pun Oja juga. Dia banyak jadi pada Oja, aku tak tahu kenapa. Chemistry. Baru ni konsert Jamal. Zep juga. Konsert Jamal kat Zep. Tak silap aku lagi 5 second nak start lagu. IAM Oja tak bunyi. IAM tau ni. In-ear monitor tak bunyi. Aku kebetulan aku terleka, aku terpandang tu Oja WhatsApp. IAM aku tak bunyi. Dia cakap, sudah. Berlari aku pergi kat dia. Elok aku berlari. Aku tengah buka pasang. Lagu start. Nasib masa tu Oja bukan MD, Oja just second guitar kan. Lagu start. Jamal pun dah start nak perform. Tengah lepas tu berlari lah. Aku panggil IAM punya engineer kan. Panggil diorang. Tu kabel problem lah. So lintang sikit kabel baru bunyi. Oja kata okey bunyi. Okey, cerita pasal IEM. Kalau pasal IEM ni kebiasaannya apa yang requirement akulah. Tak tahulah gitar tag lain. Macam aku akan minta body pack. Body pack tahu tak? Body pack tu yang receiver tu. Receiver daripada IEM. Body pack aku minta frekuensi gitaris tu. Oh, ya. Faham. So maksudnya dekat aku ada IEM aku sendiri. Betul. Aku gantung. So akan cocok aku nak frekuensi dia. Jadi dia dengar, kau pun dengar. Apa yang dia dengar aku dengar. Ya. So aku telinga dia. So kalau aku macam dengar macam tiba-tiba dia tak berapa kuat, aku akan berlari, aku minta aku tunjuk naik sikit gitar. Gitu. Faham. Okey, aku nak tanya kau dari segi kau banyak main dengan bukan main maksud kau banyak buat projek dengan banyak ramai gitaris, Oja, Abang Kal, siapa tu? Amboji, apa tu Metallica, King Shah semua tu kan. So banyak gitaris ni diorang ni ada diorang punya signature lah. Betul. Diorang ada signature diorang. Contoh Abang Kid, Abang Din kan. Jadi apa yang buatkan diorang ni kita tengok dia bila dia naik stage kan. Okey, faham. Dia ada aura dia. Ya, betul. Okey, aku boleh jawab soalan tu Soalan ni pun aku banyak ke orang tanya dan perbincangan pada aku lah. Okey, nombor satu aku nak bagi tahu satu perkara, tiga gitaris ni kalau dia naik stage belum petik, pegang je dah teral. Kau faham tak? Dia berdiri pegang gitar atas stage belum main lagi dah kau teral ni dia ni. Iaitu Abang Kid, Rizal Halim dan juga Joe Branco. Betul, diorang berdiri atas stage. Diorang berdiri pegang gitar je. Teral lah dia ni. Belum main lagi. Kalau aku berdiri pegang gitar, siapa Mamat ni? Kan? Kalau tiga orang ni macam tu. Okey, berbalik pada macam kau cakap tadi tu kan. Diorang ada aura tu. Diorang jadi macam satu aura yang kita tengok, dia ini dahsyat. Contohnya Abang Kid dengan Abang Din. Abang Kid dengan Abang Din, diorang ni serasia. Abang Din memang dia punya riff dia sesuai dengan lagu diorang. So Kid ni adalah dia satu je dalam Malaysia. Dia tak ada orang lain. So biarlah orang lain boleh copy main solo Isabella, tapi kena dia juga. Sebab tu kita cakap, aku cakap Kid ni adalah dia satu je. Dia tak boleh, dia tak ada orang lain yang macam dia. Dia aura, dia pusing-pusing cerita pada aura lah. Of course lah, dia punya playing dia bagus. Betul. Bandin pun playing dia bagus. Kan dah sama-sama macam gitar-gitaris lain kan. Mereka ni semua ada aura masing-masing. Tapi macam balik aku suka cerita pada kawan-kawan, tiga makhluk ni lah. Dia orang rasa bukan manusia, alien lah. Sebab dia orang terror sangat kan, alien. Berdiri pegang gitar je. Abang Joe Branco, Kid dan juga Rizal Halim. Dia dah terror lah. Aku nak tanya kau, macam kalau macam ada salah satu konsert tu kan, ada satu konsert tu
benda yang di luar jangka berlaku. Gitaris tu dia collapse ke, atau apa-apalah yang menimpa dia tu kan. Tiba dia ni ke, dia tak boleh, adalah benda yang kita tak tahu apa kan. So dia tak boleh perform. Adakah gitar tech yang akan naik untuk gantikan dia? Oh tak boleh. Tak mesti. Tak sebenarnya pasal kita handle equipment, kita tak handle atur cara dia. So kita tahu macam aku cakap tadi, macam aku cakap pada awal tadi, kita repair kapal terbang, tak semestinya kita boleh bawa kapal terbang. Itulah cerita dia. Kita repair gitar dia, kita jaga gitar dia, tak semestinya kita boleh ganti tempat dia untuk perform. Ada setengah di barat mungkin boleh. Tapi aku tak pernah nampak lagi. Tak pernah nampak kes-kes macam tu. Sebab biasanya gitar tech takkan replace artis. Jadi macam satu awkward lah kan. Gitar tech replace artis. Aku cerita sebab ada, tapi ni artis luar lah. Itu tanya, adakah kita dekat Malaysia ada amalan macam tu? Tak pernah lagi. Tak pernah lagi. Tak pernah dengar lagi lah. Tak pernah dengar lagi. Belum terjadi dan tak pernah dengar lagi. Maknanya kalau kita kata, kalau gitaris tu tak boleh perform, konsert tu macam mana? Dia on juga ke atau? Biasanya aku pernah soalan ni aku pernah tanya dekat siapa, dekat Uca aku pernah tanya. Biasanya kalau kata jadi apa-apa, macam dulu ingat tak James Hetfield yang api terbakar kena tangan ni kan, satu konsert kan. Stop konsert. Konsert stop, dia pergi hospital apa semua. Lepas tu dia ambil decision untuk sambung balik konsert. Dia ada rawat kan. Doktor dia kata okey kot. Tapi dia tak main gitar. Main gitar. Dia tak main, dia just pegang mic. Okey, awak tanya kau berapa konsert besar yang kau dah sepanjang penibatan kau? Aku rasa kau ada belas tahun tak yang kau terlibat? Belas tahun lah. Konsert besar yang pertama Metallica KL Live yang Kromok tu lah. Itu konsert besar dekat KL Live tu, memang konsert besar. Walaupun bukan stadium, konsert besar. Masa tu aku handle Metallica. Lepas tu konsert Crystal X dan juga The Galaxy yang aku jumpa kau tu Crystal X, The Galaxy kat Zep. Lepas tu konsert Oja yang baru-baru ni tu, Rock Legend, ada Musme, ada Azama, ada Aming Spring, ada Zamani, ada dan berbagai-bagai lagi otai. So itu pun konsert besar dekat Zep. Lepas tu konsert Kromok yang dekat Zep tadi pun konsert besar. Yang kau dengan Ella tu? Ella tu aku bawa Napi. Pasal Napi adalah gitaris Ella juga. Napi dengan Rizalim, gitaris Ella. So aku kru Napi. Aku kru Napi. So itu konsert dekat Plenary KCC. Tu konsert besar tu, berskala besar. So alhamdulillah lah aku dah banyak berpengalaman dalam konsert-konsert besar. So, alhamdulillah. Dari segi engkau punya macam sekarang ni kan, kau full time, kau bekerja sendiri semua. So macam mana kau manage kau dengan family, kau dengan isteri kau dengan anak kau. Adakah kau mungkin macam bapa kau dulu dia tak menggalakkan kan? Betul lah. Kau dengan anak kau macam mana pula kan? Aku ni family man. Aku memang 100% family man. Kalau tak ada apa-apa aktiviti, kadang kerja aku pun kat rumah. Kerja aku pun repair gitar kat rumah. So kalau kata aku ada konsert punya event, aku akan planning awal. Apa-apa aku bagi tahu. Kat rumah aku ni ada whiteboard tau. Ada whiteboard, aku dah tulis. Okay, ni hari apa konsert apa. So aku akan bagi tahu bini aku lah. Akan arrangekan. Okay, on that day, hari ni ayah tak available untuk apa-apa urusan keluarga. So ayah akan kerja daripada pagi sampai malam, sampai pukul 1-2 pagi baru balik rumah. So and then the next following day baru aku dengan family lah. So far bini aku sangat supportive, anak-anak aku pun sangat supportive. Kalau kau nak tahu konsert Kromok dan konsert Oja Rock Legend tu, anak aku pun jadi kru. Aku panggil diorang dan aku gajikan diorang. So maksudnya dari segi family ni bersangkut paut dengan soalan kau. Dari segi family punya atur cara tu masih dekat lah. Anak aku yang nombor 2 tu dia okey. Sebab aku tengok masa konsert tu aku jaga Abang Kal. Yang nombor 2 tu kan drama, dia punya simbol jatuh macam tu. Anak aku boleh selamba pergi tengah konsert ni, dia pergi betul kan.
So jadi tak ada rasa macam malu lah Saka, takut lah. Tak ada. Tak ada, dia okey, dia relax. Betul kan? 2-3 kali jatuh aku nampak dia pergi betul-betul ketatkan lah. Okey. Maksudnya yang macam tu lah aku nak. Yang macam tu lah aku nak untuk jadi kru. Memang kau bagi pendedahan awal pada anak-anak. Dengan anak aku bagi pendedahan semua. Kalau job elektrik aku bawa, job audio system aku bawa, dan konsert pun aku bawa. Dan aku bawa tu aku gajikan. Aku memang bagi gaji supaya aku nak diorang tahu itu kerja. Beza. Aku aku brief diorang sebelum pergi kerja, aku brief. Tak kisahlah apa kerja pun aku cakap, during kerja. Kalau kena marah, kena bebel, itu jangan ambil hati kerja. Kalau tak tahan, terpulang. Nak ikut, tak nak ikut, tak dipaksa. Tapi diorang ikut dan diorang faham. Diorang faham lah bapak dia kan. Okey. Macam tu. Okey, aku tanya kau dari segi, aku kan tanya pasal gaji kau, tak adalah gaji ni satu subjektif lah. Tak adalah nak tanya. Tapi dari segi kalau orang yang berminat untuk jadi orang yang ada kemahiran seorang gitar tech ni, dari segi payout untuk orang ni, ada berapakah anggaran yang sesuai yang boleh, yang orang kata boleh, makna orang bila orang nak terjun dalam bidang ni pun dia rasa lumayan juga lah. Macam kau yang pendapat kau. Okey, bagi pendapat aku, macam berbalik pada soalan yang mula-mula dia ada sangkut paut apa kategori kita tag. Nombor kita tag nombor 1, just tukar gitar, hantar, ikut, bawa gitar, pikul, tolong letak, kadang setup pun tak tahu. Gitaris setup kan dia just itu bergantung kepada gitaris tu nak bagi berapa lah. Mungkin duit air ke, duit 100 ke 50 kan. So di gitar tag yang macam tahap macam aku yang dah pengalaman ni, kebiasaannya 200.5 300.5 ke atas. Tengok show. Kadang-kadang sebenarnya kalau macam individu, contoh macam aku ikut Oja ataupun aku ikut Napi, yang keluar duit bukannya penganjur ataupun band, individu dia bayar pakai duit poket dia. Dia bayar pakai duit poket dia. So itu atas kita dengan dia. Kalau dia contoh dia beritahu, contoh aku dengan Napi, aku senang kerja dengan dia, dia pun senang kerja dengan aku. Dia kata, "Bang, boleh tak ikut saya show sekian-sekian, saya bayar banyak ni, okey tak?" Okey. Aku okey je. Okey. Sebab kita tahu dia bayar dengan duit poket dia. Itu satu. Nombor 2, kalau kata macam konsert skala besar macam keromokan, dia akan panggil kan, "Okey I nak you handle ni, you bagi quotation." So aku akan bagi sebut harga daripada company aku, dan berlakulah tawar-menawar ke apa ke, macam tu. Maksudnya engkau bila orang hire kau akan panggil kau punya team. Aku punya team. Biasanya aku macam tu. Kalau macam keromok aku buat macam tu lah. Aku akan panggil aku punya team. So aku akan handle semua, dia tak pening kepala. Maksudnya team kau tu gitar tech lagi, apa lagi? Gitar tech aku, gitar tech Abangkal, gitar tech Sidious, tech drama, tech untuk keyboardist. Siapa yang nak pasangkan keyboard dia apa semua, sampai 3-4 set tu apa semua, nak susun pedal apa semua, kena tahu lah semua. Kena tahu. Tu semua. So kena bagi satu harga besar, dan aku distribute gaji pada budak-budak ni. Okey, aku faham. Memang ada satu syarikat yang uruskan instrumen pemuzik ni. Memang ni. Masa keromok yang 2 konsert tu kita nak buat macam tu. Aku buat macam tu. So Abang Kal dia memang particular, dia nak ada sebut harga, dan dia boleh urusan dokumentasi dia lah. Keluar masuk dalam company, dia better macam tu. Better macam tu. Kalau contoh macam Crystal kan, Crystal Napi, Napi dia akan panggil individu. Aku adalah gitar tech individu. So aku tak kacau orang lain. Mungkin si Amai main bass dia panggil gitar tech dia. So mungkin yang ni dia panggil ni. Cuma apa yang kita orang praktiskan kan, kita orang tak, itu bukan kerja aku. Faham tak? Contohnya kan, macam kita semasa konsert kita dah bagi dah. Aku jaga Abang Kal, dia ni jaga Sidious, dia ni jaga ni. Tetapi kalau kita ada berdekatan sana, ada problem, kita kena tolong. Aku dah beritahu. Aku dah beritahu, kena tolong. So jangan ni bukan kerja aku. Kita nak the whole konsert tu jalan cantik. Macam sekali tadi jadi dekat konsert kromok akustik kan. Masa tu gas band punya bass tak dengar. Terbabur punya bass tak dengar. Punya ada DI punya wire tercabut atas dia. Aku pandai, aku naik aku cucuk kan. So maksudnya kita nak sukses je. Kan? Kita nak sukses. Jadi mana kalau macam tu, maksudnya kita
technician, music technician, kita panggil apa sebagai Gitar tech lah. Gitar tech lah. Dia macam Kru tech kru technician lah kan. Betul. So memang dari segi pasaran kerja tu memang orang kata, boleh ke kita kata lumayan ke, ataupun dia tak ada lumayan sangat lah, dia pada passion lah. Contoh macam aku bagi satu contoh kan. Contoh dia kadang konsert kita nak letak harga pun kadang-kadang diorang nak bayar. Macam aku cakap tadi, nak bayar pada pakai duit poket diorang. Biasanya kalau konsert besar yang aku dengar daripada band-band lain punya kru, macam pergi ke luar daripada Selangor, 400 500. Biasanya yang kru-kru yang gitar tech yang berpengalaman lah, yang bawa artis-artis yang ada nama, 400 hingga 500 lah. Kalau macam kerja tu simple, kalau dia offer dalam 200 300 okey je, tapi kerja tu simple. Kerja simple, kita tak nak berkira sangat. So aku fikir kepada passion. Passion, kita minat kan. Betul. Aku kenal kau memang kau soal passion lah. Passion kat situ lah. Ibu, aku rasa kau pernah perform kat sekolah kot. Adik guru. Kan? Adik guru. Aku Mio Penon. Ya. Aku pernah singgah aku lah. Okey, mungkin apa kau punya nasihat pada terutama budak-budak yang berminat, remaja-remaja yang berminat, ataupun orang lain yang dia berminat untuk kerja-kerja seumpama ni lah, yang kau boleh bagi satu nasihat yang mungkin boleh diorang ada passion macam kau. Okey. Tapi dia masa sama diorang pun orang pun nak hidup juga kan. Ya, betul. Jadi mungkin ada nasihat daripada kau lah. Okey, nasihat pada aku kalau nak jadi gitar tech ni, kru lah, kita panggil atas gitar tech ke kru lah. Kru nombor satu yang paling penting kena ada minat. Yang nombor satu minat lah. Minat. Nombor dua, jatuh kepada kesabaran. Nombor tiga, baru fikir pada duit lah. Kadang tu kau dengar duit punya cerita tu macam tak seronok. So, aku boleh bayangkan, aku pernah jadi pada aku tu tadi, di offer aku tak nak bagi tahu gitaris mana. Di offer aku dekat pergi show dekat luar, tak silap aku PD ke mana, untuk 3 hari nak bagi aku 200.5. Aku tolak cara baik lah. Nak bagi aku 200.5. So memang tak berbaloi lah. Maksudnya 3 hari di luar. Seorang aku lah. Aku nak kena bawa dia lah. Aku nak kena handle dia. Dari segi logiknya tak logik lah. Tapi kita tak boleh nak salahkan dia. Dia pun bertanya. Dia kata aku pun tak dapat payment yang besar. Itu betul. Itu betul, dia tak tipu. Tapi bagi aku tak boleh lah. Kita punya rate kita satu hari pun dah 200.5, paling busuk 200.5, 300.5 lah. Paling busuk lah. Sebenarnya 200.5 tu tak belik dah dengan sekarang punya harga makan, harga apa semua kan. Satu hari tak belik. Tak belik untuk kerja kita. Kerja kita penat tau. Kita bukannya dia lebih daripada 8 jam punya kerja kan. Ya, engkau perah otak. Kalau apa-apa jadi masalah atas ni, engkau akan dipersalahkan dulu. Kan biasa kena tinggi suara, kena redik tu, umur macam aku 43 tu biasa. Asal ni tak bunyi ni, asal contoh kan. Kita tak boleh salahkan dia. Diorang pun stres juga. Diorang nak jayakan konsert, nak jayakan show kan. Tapi kebanyakannya orang tak begitulah. So macam aku cakap tadi, kadang show jauh-jauh minta bayaran sekian-sekian, aku tolak cara baik lah. Macam tak logik kan. So aku bukannya baru jadi kru 2-3 tahun. Betul. So aku akan handle gitar kau. Senang cakap ni, kau tinggal naik atas ni, kau main je lah. Kau punya pedal pun aku susun kan. Kau punya bunyi pun aku cari kan. Gitu. Maksudnya gitulah. Okey Kram, aku ni satu penerangan yang baik lah. Sebab aku secara total memang tak ada knowledge sangat pasal benda-benda ni semua. Baik. Tapi kau jaya kau buka mata aku betapa muzik technician untuk pemuzik ni memang sangat penting lah untuk jayakan sesebuah persembahan ataupun konsert lah. So mungkin kau ada sikit kata-kata terakhir mungkin kepada para penonton Kekatu TV. Okey, Kekatu TV jangan lupa subscribe dan support kepada sekali lagi. Okey, kepada penonton-penonton Kekatu TV dan juga pengikut Kekatu TV, jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Tak kira di mana-mana platform. So support
kita punya industri muzik Malaysia dan juga channel di belakang tabir ni sangat penting untuk mendedahkan kerja-kerja sebagai performer dan juga belakang tabir punya ni. So pada yang minat kerja macam aku, kena ada passion, kena ada minat dan juga kena ada skill. Dapatkan tiga-tiga ni dulu, InsyaAllah jalan kerja senang je. Boleh? Second. 4, 3, 2, 1. Silakan. Tak cocok pula kau sedap. Sedap. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, korang semua saya Abang Lampu. Ni Oja. Ya, Oja. So, Oja, kita pegang gitar apa ni, Oja? Ini She Guitar, made in Malaysia. Made in Malaysia kan. Okey. Pada korang semua gitaris-gitaris di dalam Malaysia ataupun di luar Malaysia yang mana follow ke Kartu TV ni kan, please tolonglah cuba buka mata dan buka minda kepada brand yang ada ni. So faham, kadang setengah gitaris dia fokus kepada brand-brand yang terkenal dan kita cuba bagi peluang. Pasal kenapa yang aku cakap macam tu, gitar ni yang yang model yang ni aku pegang ni Oja punya, ini bukan sponsor, ini beli. So kita bermula pada beli. Lepas tu lama-kelamaan kita pakai jadi seronok dan Oja banyak buat promotion sehingga kan kita diberi sponsor gitar yang ni 7 string dan juga gitar aku yang ni, gambar ni. Lepas tu kenapa yang aku promo sangat ni, jujur memang kita tak dibayar, tapi kita orang appreciate apa yang dia buat pada kita orang, apa yang dia promo pada kita orang. Kualiti dia yang terbaik, menggunakan kayu Malaysia, kayu jelutong, kayu arang bunga dan juga pick up dia wine sendiri. So sebenarnya brand kita, brand Malaysia adalah salah satu brand yang dikenali luar tau. US, jujur kita cerita, gitar ni, brand ni dah terjual di US, Japan, Australia dan juga Jerman. Ada lagi beberapa negara yang di luar yang telah start guna gitar ni. So tolong buka mata dan juga cuba selidik gitar ni, mana dapat. Siapa-siapa yang berminat nak tahu pasal gitar ni, boleh hubungi pada nombor yang tertera di bawah dan juga pada IG mereka yang ada di bawah ni. Ngam, Jah, apa lagi Jah? Itulah, gitar sedap. Beli sedap. Try. Kita jangan fokus kepada branding ni. Kita support local. Jah, ada bawa untuk recording ke apa ke gitar? Baru lagi. The latest one Oja buat untuk KOI. KOI. Dia rap. Asalnya dia rap. So untuk konsert dia dia rakam baru untuk jenis metal. Agak-agak macam Linkin Park sikit lah. Wow. Berat sikit. Wow, berat.